Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Satu hadis Al-Imam Tabrani dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan hadis. Akan terjadi pada umatku seorang memakan semua jenis makanan, meminum semua jenis minuman, memakai semua jenis pakaian, dan banyak berbicara. Kata Nabi, mereka itulah paling buruknya umatku. Allahu Akbar. Jadi janganlah kita banyak sangat makan, janganlah kita banyak sangat minum. Tahan nafsu. Kerana tuan-tuan, sebagaimana kata saintis tadi, apabila banyak makan, apabila banyak terlebih gula dalam darah dan sebagainya, pelbagai masalah penyakit yang datang. Jadi remedi atau ubatnya adalah berpuasa. Kita, sidang penonton sekalian, duk sibuk ambil suplemen yang pelbagai jenis, duk sibuk cari pelbagai ubat, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan mencari ubat. Sedangkan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, imam kita sudah menyediakan ubatnya, iaitu berpuasa. Jadi kalau kita kurangkan makan, tak perlulah cari suplemen yang mahal-mahal. Kerana itulah tuan-tuan, kalau kita lihat atuk nenek kita dulu kala umurnya panjang, barangkali tidak ada penyakit obesiti, tidak ada penyakit seperti tekanan darah tinggi, tidak ada penyakit gula di dalam darah yang berlebihan, diabetes dan sebagainya. Jadi kerana itulah atuk nenek kita, moyang kita dulu hidup sehingga 90 tahun ke atas, 100 tahun pun ada, kerana mereka berikhtiar di dalam mencari kesihatan. Hadis lagi tentang kesihatan, banyak tuan-tuan tentang hadis-hadis ni yang saya sendiri pun belum hafal lagi. Jadi saya izinkan saya baca. Tidaklah Bani Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perutnya. Hendaknya Bani Adam makan sekadar menegakkan punggungnya. Jika tidak dapat ataupun terpaksa, maka makanlah sepertiga makanan, seperti untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Makanlah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Justru setelah membawakan hadis-hadis di atas, Al-Imam As-San'ani rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan atas tercelanya banyak makan dan kenyang kerana menimbulkan berbagai penyakit dan memberatkan seseorang untuk melaksanakan hukum syariah dan ibadah. Sedang hadirin yang dirahmati Allah, berlapar juga ada faedahnya untuk kesihatan hati. Para ulama telah menerangkan, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, apabila perut dipenuhi makanan, maka gelaplah fikiran, bisulah lidah dari menuturkan hikmah ataupun kebijaksanaan, dan malaslah segala anggota badan untuk beribadah. Hadis lagi, kalau boleh catatlah, sampaikan ilmu ni kepada orang lain. Hadis lagi, Abdullah bin Mas'ud berkata, 4 perkara yang menggelapkan hati atau melembabkan otak. Pertama sekali, perut yang terlalu kenyang, berkawan dengan orang yang suka membuat maksiat. Ketiga, tidak insaf terhadap dosa-dosa yang lalu, dan panjang angan-angan. Berkata lagi Zunnun alaihi salam, saya tidak pernah kenyang kecuali saya berbuat maksiat atau berkeinginan untuk bermaksiat. Zunnun al-Misri, tuan-tuan, ulama besar. Beliau sendiri berkata, tidaklah perutku kenyang, saya tidak pernah kenyang, kecuali saya berbuat maksiat atau berkeinginan untuk bermaksiat. Tuan-tuan, berapa kali kita kenyang? Patutlah terasa bila kenyang aja, terasa pelbagai kehendak. Nak pergi shopping lah, nak pergi tukar baju barulah, nak pergi beli kasut barulah, nak pergi tukar spek yang terbaru lah. Cuba kita berlapar, keinginan-keinginan duniawi ini akan hilang, lalu akan melahirkan masyarakat yang lebih cemerlang dan gemilang, insya-Allah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, bid'ah pertama yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah kenyang. Sesungguhnya suatu kaum ketika kenyang, perutnya keras nafsunya, kenyang perutnya, keras nafsunya untuk mendapatkan dunia. Berkata Al-Imam As-San'ani rahimahullah, sesungguhnya lapar itu adalah penjaga dari penjagaan Allah
Dan pertama yang terhindar dengan lapar adalah dorongan syahwat jima' dan syahwat berbicara, kerana bagi orang yang lapar tidak ada keinginan untuk berbicara kecuali sangat penting, sehingga dia terhindar dari pelbagai penyakit lisan. Pada orang yang lapar juga tidak bangkit padanya syahwat jima' sehingga terhindar dari penyaluran syahwat yang diharamkan. Orang lapar juga sedikit tidur, kerana orang yang banyak makan dan minum akan banyak tidur, yang dapat membawa kepada kerugian di dunia dan di akhiratnya. Terluput dari pelbagai kemanfaatan duniawi dan ukhrawi. Beginilah kata-kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala tentang kesimpulan beliau yang beliau lihat merupakan kesimpulan bagi ibadah puasa ini. Ya, memang benar apa kata ulama besar ini, Imam As-San'ani, bahawa apabila memenuhkan perut dengan makanan akan tercetusnya syahwat, akan tercetusnya pelbagai penyakit-penyakit yang lain. Berkata Imam Ibnu Majah rahimahullah, lapar itu menyebabkan lembutnya hati, kuatnya pemahaman, lembutnya jiwa, lemahnya nafsu dan kemarahan, sedangkan kenyang menyebabkan lawannya. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai Bani Adam, makanlah sepertiga perutmu, minumlah sepertiga perutmu, dan biarkan sepertiga untuk nafas dan berfikir. Kemudian Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahawa Ibnu Umar berkata, aku tidak pernah kenyang sejak aku masuk Islam. Ini satu riwayat yang baik, kisah yang baik, iaitu kisah Ibnu Umar berkata, aku tidak pernah kenyang semenjak aku masuk Islam. Berarti Islam itu agama yang sangat-sangat menggalakkan untuk lapar, kerana lapar itu membawa kesihatan jasmani, emosi, rohani dan intelek. InsyaAllah kita bertemu lagi selepas ini.